saya masih ingat lah saya cerita sales dah sikit lah. Sales hari pertama kita hanya RM245 saya ingat. Kita buat operasi, Alhamdulillah makin meningkat sehinggalah pada musim cuti. Masa tu cuti raya dan silap saya, kita sales sampai RM9,000 satu hari. Alhamdulillah. Masa musim cuti kita dah boleh 7, 8, 9 tu average lah kalau musim cuti. Kalau hari biasa kita dapat dalam 1,500, 2,000 lepas lah untuk cover overhead, gaji dan semua. Sekarang kita ada Alhamdulillah lebih kurang dalam 12 orang lah. Okey, untuk Mak Mi ni dengan Coach Idaha ni, saya boleh katakan 90% kita run Mak Mi hari ni dengan ilmu yang Coach Idaha bagilah. Dari segi pengurusan cash, dari segi pengurusan operasi dan strategi planning kita, ke mana kita nak bawa company ni untuk next 3 years, 5 years. Paling besar adalah bagi saya adalah strategi planning lah. So daripada awal kita nak buka Mak Mi Keropok Lekor lagi dengan Coach Idaha, buat validation, so buat kajian audience dan sebagainya lah. Yang saya ingat sekarang ni, sampai sekarang ni adalah kita belajar 4P, iaitu product, placement, pricing and promotion. So 4P ni memainkan peranan yang besar lah yang saya belajar dengan Coach Idaha. Kita nak tentukan produk kita, kita nak tentukan harga kita nak tentukan tempat kita nak marketkan produk kita dan promosi yang kita boleh buat. So 4 ni adalah paling penting. Amat penting lah, sangat penting. Memulakan perniagaan. Kalau orang tanya saya, tips untuk mulakan perniagaan, mulakan bisnes, untuk bina bisnes, saya cakap 4P lah yang saya belajar dengan Coach Idaha ni. Kemudian melalui pengurusan wang. Kita ni, kedai keropok lekor ni macam kedai runcit jugalah. Kita cash, transaksi cash, antara yang saya dapat, yang saya pakai sehingga hari ni adalah formula LTH ataupun template LTH kita panggil, iaitu laporan tunai harian. So laporan tunai harian ni kita guna untuk record cash kita, perbelanjaan kedai pada hari tersebut lah. Berapa banyak customer yang bank in, berapa jumlah bank in ataupun scan QR code di kedai, yang pembelian melalui scan QR code, kemudian tolak perbelanjaan dan sebagainya. So sehinggalah kita keluar berapa balance cash yang ada di kedai. Kita boleh check cash dengan post system sama ada tally atau tak. Okey, untuk pengurusan staff ni sangat penting, sebab kita, bagi saya lah, dalam pengurusan bisnes ni, menguruskan staff ataupun menguruskan manusia ni paling besar cabaran dia. Dia main dengan emosi, bergantung kepada sikap dan attitude staff kita lah. Yang ni pun saya banyak refer dengan Coach Idaha, dan Coach Idaha banyak beri pendedahan mengenai HR lah. Macam kita nak potong gaji macam mana, lepas tu macam mana kita nak reward staff kita, berapa kita perlu reward dia. Contohnya contoh pada hari-hari orang ramai. So ada kita reward, contoh sales tinggi, cara kita reward adalah kita bagi bonus. Yang kedua, kita bagi gaji double. Contoh cuti umum, Christmas ke, diorang akan faham lah dan diorang akan stay. Maknanya ada hari kita dapat basic saja. So diorang kita bayar. Walaupun kedai keropok lekor saja, OT pun kita bayar. Dan kemudian bonus atas jualan pun kita ada. Kemudian gaji double, OT triple pun ada pada hari-hari musim tertentu. Bagi saya, benda ni adalah win-win situation lah. Win-win untuk kita sebagai majikan dan juga staff. Sejujurnya dulu saya ni orang yang tergopoh-gopoh lah dalam buat keputusan ataupun memulakan bisnes. Saya orang, kita nampak orang berniaga A, kita pun nak berniaga A. Nampak orang berniaga B, kita pun berniaga B. So kita nampak orang ni untung saja. Sedangkan banyak orang kata yang kita nampak indah tu tidak indah khabar dari rupa lah. Orang cakap tak? Betul. So, kita terburu-buru untuk nak mula bisnes, terburu-buru nak jalankan sesuatu bisnes. So bila saya dengan Coach Idaha ni, saya belajar untuk kita lebih cool, kita lebih banyakkan yang saya cakap adalah buat validation. Kita validate bisnes seseorang, bisnes satu bisnes tu kita buat validate, kita buat simulation, kita buat kajian. Adakah benar bisnes itu menguntungkan ataupun bakal menjeruk leher kita sendiri? So maknanya lebih kurang
risk management, lebih kepada risk management. Risk management. Risk management yang saya belajar dengan Coach Idah ni lah. So kalau kita tengok Coach Idah pun dia seorang yang tenang, yang relax, yang cool. Betul. So dulu saya orang muda ni umur 20, 21 ni dululah tergopoh-gopoh apa nak buat ustaz sekarang ni. Sekarang ni kita kena buat ni. So now kita lebih banyak berfikir sebelum bertindak. Nak buat satu keputusan, nak berbelanja tu kita ambil kira banyak faktor lah berdasarkan daripada ilmu daripada Coach Idah. Macam COGS tu lah contohnya, sebab kita F&B ni kita rasa sales banyak masuk kadang-kadang tapi duit tak ada. Ambil dari segi wastage lah. Macam kita kopok leko ni wastage lah kadang-kadang. Umpamanya tiba-tiba rosak, boleh apa ni, berbau ke apa kan. So kita sekali uli tu 50 kilo, kalau berbau kita buat uli hari ni, kita simpan untuk esok pagi, tiba-tiba berbau pun ada. So semua tu melibatkan kos lah. Ataupun kita nak R&D satu produk baru ke, menggunakan berasaskan adunan isi ikan pun sama juga. Tiba-tiba kita dah siap apa semua, dah siap pusing buat uli apa semua, kita dah uli apa semua, bila rasa tak sedap, bila rasa tak kena ni. So benda tu melibatkan kos lah. So benda ni saya cakap, kita cari jalan macam mana untuk kurangkan kos, cari jalan untuk shortcut dapatkan satu-satu resepi ke apa. So kita tak boleh jadi buat lagi, so kita kena ambil kira kos tu. So kita cari jalan yang lebih selamat. Benda ni saya banyak belajar daripada Coach Idah. Okay, yang ni pun apa yang saya belajar dengan Coach Idah adalah kita buat SOP lah. Sesiapa sahaja dalam kedai itu, dalam operasi kita terikat dengan SOP ataupun undang-undang lah, peraturan yang kita tetapkan. Dari segi kita patah masa, dari segi attitude, menjaga hubungan dan tolak asuh di kalangan staf kedai lah. Kalau ada tak puas hati ke apa, terus kita panggil jumpa one to one. Kita ada cakap-cakap belakang ke simpan, so saya panggil contoh A dengan B, kita tahu ada isu yang tak puas hati tak mana, so kita panggil bincang tu. Ataupun kita bagi tahu bahawa diorang nak stay ataupun nak move. Bagi saya lah, saya tidak terlalu pegang staff ni secara sentimental. Nak henti pang dia ataupun bila dia nak berhenti je kita kena gayu-gayu, tak ada. So kita mesti tetapkan benda tu, no one bigger than organisation lah, kita kata. Tak ada siapa yang rasa dia dah terlalu penting di kalangan staff ni, berbanding staff lain, tak ada. Semua kita rasa sama saja. Sebab tu antara benda yang saya amalkan adalah kita train staff ni sama belaka. Sama semua. Kalau 12 orang ni, 12 orang kena pandai hotel. 12 orang ni kena pandai juga. So dorang kena tahu semua perkara dalam kedai tu. Tidak katalah contoh dia dah kerja setahun tapi selama setahun tu dia hanya kerja merebus je ataupun goreng di kedai. Dia mesti rotate dan dia mesti tahu, termasuk uli dough. Termasuk buat dough, termasuk juga jadi cashier ke apa, kita akan rotate. So maksudnya saya buat macam tu supaya bila ada contoh saya ni mengharapkan seorang atau dua orang untuk buat satu perkara, kalau dia berhenti ataupun dia sakit demam, macam mana kita nak teruskan operasi kedai? Dia orang mesti replaceable. Dia tak ada, dia cuti, sakit, demam ke apa, mesti ada orang boleh replace dia. So itu salah satu cara untuk kita nak meneruskan kelangsungan operasi kedai tu lah, hari-hari. Tu antara cara kita uruskan staff. Tidak ada orang cakap dia ni pandai ni saja, dia ni pandai ni. Semua staff mesti pandai semua benda dalam operasi kita tu. Saya share je lah, saya berkongsi apa yang saya amalkan saja. Yang pertama, kita mesti ada networking. Kita mesti, kalau hari ni kita down, kita rasa kita tak boleh bergerak, kita rasa bisnes kita tak boleh go, kita keluar, kita pergi jumpa kawan-kawan F&B lain, kita pergi kelas, kita pergi jumpa, cari dalam Facebook ke apa, dalam dia bukan lebih kepada motivasi sebenarnya, dia lebih kena cari ilmu. Kalau kita sekadar motivate diri kita, duk main motivasi, kita dah bersemangat berkobar-kobar tapi tak tahu nak buat apa, tak guna juga. So kita kena keluar, kita cari ilmu tu. Kita jumpa coach mana-mana, salah satu saya recommend adalah Coach Idah. Kelas-kelas lain pun kita boleh join. Lepas tu kita cari kawan-kawan kita yang buat F&B juga, yang kita rasa diorang boleh survive dalam usaha. Walaupun kata kopok lekor je, insyaAllah
saya dah masuk kelas halal. Saya nak Alhamdulillah. ni mendapat pengesahan halal, dan saya juga dah apa ni ikut serta kelas-kelas untuk bawa kelas-kelas agensi yang akan bantu untuk bawa produk kita ke luar negara. Dan alhamdulillah saya Oh, jumpa ramai founder-founder F&B lah, kita kata, bukan founder produk, founder F&B hari ini yang dah bawa produk mereka ke seluruh dunia, ke Hong Kong, London dan sebagainya. Dan itulah saya cakap, kita kena cari networking dalam F&B ini sendiri. Kita cari networking